أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita pada tengah hari yang mulia ini dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu sebelum kita sama-sama menunaikan salat Jumaat secara berjemaah. Kerana pada hari ini merupakan hari Jumaat ini banyak kelebihannya, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, penghulu bagi sekalian hari dalam 7 hari. Kita ni setiap masa ada 7 hari. Dalam 7 hari ada penghulu dia. Penghulu sekalian hari iaitu pada hari Jumaat. Maka kita pada hari ini duduk pada penghulu sekalian hari. Mudah-mudahan kehadiran kita pada tengah hari yang penuh barakah ini mendapat barakah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana disebut oleh pengerusi sebentar tadi, saya ni dari Kelantan. Jadi kalau bahasa bedek sikit pun minta maaf banyaklah. Kalau bahasa itu sikit pun insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah anak kesetuh tajuk hijrah. Jadi sebelum saya teruskan dengan tajuk hijrah, cuba kita lihat kelebihan-kelebihan kita pada hari Jumaat, yang mana Allah Subhanahu wa taala gandakan amalan pada hari Jumaat berbeza dengan amalan pada hari-hari lain. Yang pertama disebut dalam hadis Nabi SAW, hari Jumaat merupakan hari paling mulia berbanding dengan hari-hari yang lain. Kalau kita nak kira, nak bandingkan, nak bezakan di antara hari Jumaat dengan hari-hari yang lain, baki 6 hari lagi, Allah Nabi SAW menyebut perbezaannya melalui hadis Nabi SAW. Khairu yawmin tala'at alaihi syams yawmul Jum'ah, fi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil Jum'ah. Melalui hadis Nabi SAW, Nabi bersabda yang bermaksud sebaik-baik hari apabila munculnya, sebaik-baik hari apabila terbit matahari, yaitu pada hari Jumaat. Kerana pada hari Jumaat Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Pada hari Jumaat juga Nabi SAW mengatakan, pada hari Jumaat juga Allah Subhanahu wa taala masukkan Nabi Adam ke dalam syurga. Dan pada hari Jumaat juga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Adam daripada syurga. Wala taqumus sa'ah, dan tidak akan berlaku hari kiamat, tidak akan berlaku hari perbicaraan illa fi yaumil Jum'ah, kecuali pada hari Jumaat. Inilah kelebihan pada hari Jumaat berbanding dengan hari-hari yang lain. Maka kita pada hari ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi ditemukan oleh Allah dalam majlis, dalam ilmu, dalam surah, dalam masjid yang penuh barakah ini. Dan mudah-mudahan Jumaat yang kita temukan pada hari ini bukan Jumaat yang terakhir. InsyaAllah Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga bertemu dengan Jumaat-Jumaat yang akan datang insyaAllah. Selain daripada itu, hari Jumaat
hari yang mana Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang meminta pertolongan kepada Allah pada hari Jumaat, sesiapa yang memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pertolongan kepada mereka. Sekiranya sesiapa yang meminta perlindungan daripada Allah pada hari Jumaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan perlindungan kepada orang yang meminta, orang yang memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan hadirat-hadirat sekalian, hari Jumaat hari yang penuh barakah, sehingga disebut dalam hadis yang lain, sekiranya sesiapa yang mati pada hari Jumaat, maka Allah Subhanahu wa taala bebaskan dia daripada azab kubur. Ini besar daripada kelebihan pada hari Jumaat. Oleh itu kita kena bersyukur pada Allah atas nikmat ya Allah Subhanahu wa taala anugerah pada kita bertemu dengan hari Jumaat, insya-Allah. Baik, seterusnya ambil tajuk pada kuliah Jumaat kita pada hari ini yaitu hijrah. Kita pada hari ini masih lagi berada dalam bulan Muharram. Bulan Muharram ini tidak berlaku hijrah, sebenarnya berlaku pada bulan Rabiul Awal. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah berlaku pada bulan Rabiul Awal. Tetapi kita sambut hijrah Rasul pada bulan Muharram. Ustaz nak ambil 1, 2, 3 cerita supaya boleh kita ambil pengajaran, boleh kita ambil manfaat daripada sejarah yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah. Keluarga dia, datuk dia, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan keturunan orang Mekah. Asal negara Nabi sallallahu alaihi wasallam asalnya dari Mekah. Tiba-tiba kerana dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah perjuangan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima oleh Mekah, hatta sehinggakan bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak terima dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan berlaku peristiwa hijrah dari kota Mekah pergi ke kota Madinah Munawwarah. Kalau nak ikut sayanya sahabat Rasulullah, nak tinggal harta, nak tinggal pekerjaan, nak tinggal tanah, nak tinggal rumah, nak tinggal saudara, anak isteri, kalau diikutkan semuanya saya. Tetapi ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka berlaku hijrah dari kota Mekah pergi ke kota Madinah, berlaku pada bulan Rabiul Awal. Ini sejarah. Sebab apa yang berlaku peristiwa hijrah? Kerana 3 sebab. Berlaku hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah kerana 3 sebab. Pertama sekali, kerana Nabi SAW membawa risalah Islam. Nabi SAW membawa risalah Islam. Mana risalah Islam? Iaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala anugerah kepada Nabi SAW satu kitab, satu buku, satu petunjuk, satu perlembagaan pada Nabi SAW, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran diajar keseluruhannya. Dari segi ibadat diajar di dalam Al-Quran. Dari segi munakahat, nikah kahwin diajar dalam Al-Quran. Nikah kahwin, penceraian, anak susuan, lagu mana, semua diajar dalam Al-Quran. Bab muamalah, pergaulan kita, perniagaan kita, semua diajar di dalam Al-Quranul Karim. Dan bab siasat, bab politik diajar di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang Nabi SAW bina di kota Mekah dan juga bina di kota Madinah, itulah yang terkandung di dalam risalah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka risalah ini Nabi SAW nak bawa di kota Mekah, tetapi tidak diterima oleh orang Mekah. Dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, risalah yang dibawa oleh Nabi SAW tidak diterima oleh golongan orang Mekah, menyebabkan Nabi SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah ke kota Madinah. Dan alhamdulillah
orang Madinah ketika itu yang digelar sebagai golongan Ansar membantu dan menolong Nabi SAW. Yang pertama sebab berlaku hijrah karena membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka kita pada hari ini mesti meneruskan risalah Nabi SAW. Al-Quran yang terkandung, semua benda yang terkandung di dalam Al-Quran, maka kesemua sekali mesti kita beramal, mesti kita laksanakan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim dan apa yang terkandung di dalam hadis Nabi SAW. Sebab yang kedua, berlaku hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah kerana Nabi SAW nak membina kekuatan umat. Ketika itu Nabi SAW dan para sahabat Rasulullah SAW ditindas di kota Mekah. Bagaimana kita tengok sejarah yang berlaku pada Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah walaupun tuannya tidak handsome sebagai tuan-tuan ada di Persak pada hari ini, tapi Bilal bin Rabah hati dia bersih, lebih bersih daripada hati kita. Walaupun kulit dia hitam, walaupun bibirnya tebal, walaupun rupanya tak handsome, tetapi hatinya lebih handsome daripada hati kita. Itulah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dihina, Bilal bin Rabah diseksa. Bagaimana diseksa oleh pokok kafir Quraisy? Kafir Quraisy menyeksa Bilal bin Rabah dengan membuat pakaian yang ada pada Bilal bin Rabah, sehingga Bilal bin Rabah tak ada selap pakaian di tubuh dia, dibawa dengan menaiki kuda sehingga ke tubuh Bilal bin Rabah ada yang luka, ada yang pecah, ada menyebabkan kepala dia luka, kaki dia luka kerana berjuang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal sahabat Rasulullah SAW beramal lagi yang lain diseksa, maka menyebabkan Nabi SAW nak membina kekuatan umat kembali supaya kesedihan boleh dihapuskan, supaya ketakutan boleh dikurangkan. Maka Nabi SAW berpindah, berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk mengambil semangat yang baru pada sahabat Nabi SAW dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dua, yang ketiga, hijrah berlaku sebabnya kerana Nabi SAW nak membina, nak menegakkan negara Islam. Bagaimana tidak dapat melaksanakan negara Islam di kota Mekah, maka Nabi SAW berhijrah pergi ke kota Madinah. Alhamdulillah, dakwah yang dibawa dan hasrat Nabi untuk membina Madinah sebagai contoh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur pada kita hari ini, alhamdulillah diterima oleh masyarakat Madinah, menyebabkan Rasulullah SAW dapat membina negara Islam yang betul-betul Islam sebagaimana yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Nabi SAW ditabah, dilantik menjadi pemerintah, dilantik menjadi pemimpin di kota Madinah, sekaligus Rasulullah SAW dapat menegakkan hukum Allah, dapat menegakkan kalimah Allah, dapat menegakkan syiar Allah di kota Madinah. Inilah asbab musabab berlaku peristiwa hijratul Rasul dari kota Mekah hingga ke kota Madinah. Bukan saja-saja, bukan apa saja Rasulullah nak melancong ke tidak, tetapi ini merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila Nabi Muhammad sampai di kota Madinah, alhamdulillah Nabi SAW boleh membawa satu role model negara-negara yang nak membina negara Islam. Maka boleh tengok sebagaimana Nabi SAW membentuk negara Madinah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini yang kita nak. Bila negara kita baldatun thayyibah, suatu negara yang baik, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, maka orang yang berada, siapa-siapa yang berada di dalam negara sebagaimana negara Madinah, wa rabbun ghafur, orang ini sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tiga asbab, tiga punca, tiga perkara ini merupakan asbab berlaku peristiwa hijrah dari kota Mekah pergi Nabi SAW ke kota Madinah. Maka kita pada hari ini tuan-tuan cuba sama balik risalah Nabi Muhammad
membawa Al-Quran. Maka kita pada hari ini cuba muhasabah. Adakah kita baca Al-Quran? Adakah kita hafal Al-Quran? Cuba kalau boleh, sibuk, walau sibuk macam mana sekalipun, cuba kita baca satu helai semuka, ataupun satu hari satu muka, 2 helai ataupun satu helai satu hari. Biar istiqamah berlarutkan kita membaca Al-Quran. Dia baca tadi mestilah mempunyai orang, ada tuan guru ataupun mesti ada ustaz untuk kita sama-sama memperbetulkan bacaan Al-Quran kita tadi. Baik, semasa berlaku hijrah, Ustaz ambil sikit-sikit sebagai pengajaran pada kita. Semasa berlaku hijrah, Nabi SAW bagi tahu pada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah berunding dengan Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat Rasulullah. Selain daripada sahabat, Abu Bakar juga merupakan bapa mertua pada Nabi SAW. Bila Rasulullah berunding dengan Abu Bakar, Rasulullah memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan supaya berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka Rasulullah bagi tahu pada Abu Bakar. Dia kata, ya Abu Bakar, kamu tolong cari satu jalan yang boleh kita sampai ke kota Madinah, menyebabkan orang kafir Quraisy tak dapat nak cari kita, tak tahu kita menuju jalan mana. Maka Abu Bakar menyebut kepada Rasulullah SAW, dia tak kenal jalan lain melainkan hanya jalan yang biasa, jalan biasa yang digunakan untuk ke Madinah. Jalan itu saja dia tahu, jalan lain dia tak tahu. Maka Rasulullah SAW tanya kepada Abu Bakar, siapa dia yang tahu, siapa yang boleh tunjuk jalan kepada kita lain pada jalan yang sedia kita guna, boleh kita sampai ke kota Madinah tanpa gangguan dari kafir Quraisy. Maka ketika itu Rasulullah SAW, Abu Bakar ambil seorang pelancong, pemandu pelancong, supaya tunjuk Abdullah bin Uraiqi. Abdullah bin Uraiqi ini dia tidak Islam, tetapi Rasulullah SAW minta pertolongan daripada Abdullah bin Uraiqi supaya dia menunjuk, supaya dia membantu Rasulullah boleh sampai ke kota Madinah tanpa disekat, tanpa diketahui oleh kafir Quraisy. Bila Rasulullah SAW tidak bertolak pada waktu malam, Rasulullah SAW bertolak daripada rumah dia pergi ke Gua Thur. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar 3 jenis binatang membantu Rasulullah SAW. 3 binatang menolong membantu Rasulullah SAW untuk berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Pertama, apabila Rasulullah berjalan di padang pasir, maka ketika itu kambing mengambil peranan. Tempat ya Rasulullah, kaki ya Rasulullah pijak di atas padang pasir, maka kambing tadi menjadi peranan. Kambing tadi jadi peranan, dia pijak di tempat ya Rasulullah, lalu menyebabkan kafir Quraisy tak tahu ni jalan ya Rasulullah SAW lalu untuk menuju ke Madinah. Kambing dia tak ada akal, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerah pada dia cinta dan kasih pada Rasulullah SAW. Maka kalau kita ni ada akal lebih lagi pada binatang, tuan-tuan hadirin sekalian, maka mestilah kita lebih lagi cinta pada Nabi SAW. Bila Nabi SAW masuk dalam Gua Thur, Rasulullah bersama Abu Bakar. Abu Bakar menyebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu tunggu dulu di luar ya Rasulullah, biar aku dulu masuk ke dalam ya Rasulullah. Maka apabila Abu Bakar masuk ke dalam, dia tengok dalam lubang, dalam gua penuh dengan lubang ular. Ada penuh, banyak lubang ular. Bila dia tengok banyak lubang ular, maka Abu Bakar soyok. Soyok ni apa? Dia buat baju dia, koyok-koyok. Tubik Kelantan. Dia koyok baju dia. Dia koyok baju dia tampar di lubang ular tadi. Dia tampar menyebabkan habis, tak ada dah lubang ular tadi ditutup dengan pakaian Abu Bakar. Melainkan 2 tempat saja ya Abu Bakar tak sempat nak tutup lubang ular kerana pakaian dia sudah habis. Maka dia bersebut, ya Rasulullah, boleh masuklah ke dalam. Ya Rasulullah, kamu masuklah ke dalam.
Bila Rasulullah masuk ke dalam lubang ular yang dua tak dapat ditutup, maka Abu Bakar tutup dengan tapak kaki dia. Abu Bakar letak tapak kaki dia satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam dengan sebab keletihan berjalan dari rumah ke Gua Thur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar. Bila ketika Rasul tertidur di atas paha Abu Bakar, ketika Abu Bakar ghibah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lubang ular yang ditutup dengan kaki Abu Bakar tadi, takdir Allah Subhanahu wa taala ketika itu ular tadi keluar menyebabkan patut kaki Abu Bakar. Abu Bakar tak sanggup nak gerak Rasulullah, tak sanggup nak kejut Rasulullah, menyebabkan sehingga kan air mata Abu Bakar kerana menahan kesakitan, air mata Abu Bakar tertitik di atas pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedar daripada tidur, maka Rasulullah tanya Abu Bakar, kenapa kamu bersedih ya Abu Bakar? Maka Abu Bakar sebut pada Rasulullah, bagi tahu pada Rasulullah, kaki aku dipatu ular. Rasulullah kata, kenapa kamu tak kejut aku? Bagaimana aku nak kejut kamu ya Rasulullah? Kamu adalah insan yang paling mulia duduk atas ribaku. Kamu adalah makhluk Allah yang paling mulia. Aku tak sanggup nak kejut kamu ya Rasulullah. Maka menyebabkan Abu Bakar menangis, tahan menangis kerana cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pertuan-tuan hadirin-hadirat sekalian, kalaulah Abu Bakar sayang dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu, maka kita biarlah sayang dan cinta kepada Rasulullah. Tambah-tambah pada hari Jumaat ini, banyaklah kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil-sambil kita di pejabat, awal sini hari Jumaat kerja dia, sambil-sambil kita di pejabat terselawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Sambil-sambil kita duduk jabat, sambil-sambil kita duduk depan komputer, sambil-sambil kita duduk menulis, maka kita banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kasih dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz sebut binatang yang pertama bantu Rasulullah, kambing. Yang kedua, apabila Rasulullah berada dalam Gua Thur, labah-labah mari buat sarang, labah-labah mari buat sawan, menyebabkan orang kafir Quraisy tak sangka Rasulullah berada dalam tu, kerana labah-labah mari buat sawan dia, menyebabkan orang kafir Quraisy yang lalu bila dia tengok ni tak ada orang yang masuk dari labah-labah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan hijrah Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah tak ada gangguan. Yang ketiga, burung merpati. Burung merpati bila Nabi SAW masuk dalam Gua Thur, burung merpati buat sayang depan muka gua, depan pintu gua, dan dia bertelur di situ, dan sehingga menetas keluar anak. Maka menyebabkan orang kafir Quraisy yang lalu ketika itu tak ada, dia tak sangka, dia tak tahu yang di dalam gua itu adalah Rasulullah SAW yang dicari. Kenapa dia tak tahu? Karena binatang-binatang ini membantu menolong Rasulullah SAW. Kita boleh ambil sejarah, tuan-tuan sekalian. Kalau binatang itu pun sayang begitu pada Rasulullah, Abu Bakar pun sayang pada Rasulullah, maka kita lebih-lebih lagi lah kena sayang dan cinta kepada Rasulullah SAW. Karena peristiwa sebegini, hijrah yang kita sambut bukan hanya sekadar kita nak sambut hijrah sahaja, tetapi pengajaran daripada peristiwa hijrah itu lebih-lebih lagi kita kena ambil pengajaran. Baik, bila Rasulullah keluar daripada Gua Thur, bila Rasulullah keluar daripada Gua Thur menuju ke Madinah, Suraqah ni orang upahan kafir Quraisy. Kafir Quraisy dia ditawar, siapa-siapa yang dapat tangkap Muhammad bin Abdullah baik hidup ataupun mati,
maka orang itu akan dibagi upah 100 ekor unta. 100 ekor unta ni tuan-tuan, banyak masa tu, masa zaman Rasulullah. Satu kereta dia, kereta mahal lah, Audi ke Mercedes ke berapa, satu menyebabkan ni 100 ekor unta, berapa ratus ribu yang akan dibagi kepada sesiapa yang dapat tangkap Rasulullah, sama ada hidup ataupun mati. Maka Suraqah ni bila tahu tawaran dia begitu banyak, Suraqah berambak Rasulullah. Kejar Rasul lebih bodoh ini. Dia kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menaiki kuda, takdir Allah Subhanahu wa taala kuda yang dinaiki oleh Suraqah terbalik, tak ada nak kejar kuda ataupun unta yang dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali jatuh, bangkit semula Suraqah nak kejar Rasulullah, jatuh kembali, bangun balik. 3 kali jatuh kuda Suraqah nak kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Suraqah tadi minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya tidak bunuh dia kerana dia tak percaya nak tangkap Rasulullah. Maka dia Suraqah sebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku mari sini kerana kafir Quraisy upah pada aku supaya tangkap kamu, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Tetapi hari ini aku tak percaya nak tangkap kamu. Maka terpulanglah pada kamu. Kamu nak bunuh aku ke? Kamu nak tawan aku ke? Terpulanglah. Tetapi dengan akhlak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjuk pada kita pada hari ini, walaupun Suraqah nak bunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah tidak membalas dendam dengan membunuh Suraqah selepas dia meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan perjalanan Rasulullah sehingga di kota Madinah, alhamdulillah, orang Madinah boleh terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana orang Mekah tak boleh terima, tapi alhamdulillah orang Madinah boleh terima. Bila Nabi sampai di kota Madinah, maka orang Madinah sambut Rasulullah. Bagaimana kita dengar dalam nasyid anak-anak kita barangkali nasyid, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Orang anak-anak kita nasyid. Inilah lagu yang dilaungkan, nasyid yang dilaungkan, qasidah pujian yang dilaungkan oleh orang Madinah menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan sebab itulah tuan-tuan yang hadir pada hari ini, cuba kita muhasabah kembali sejauh mana hijrah kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mengubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah sesuatu kaum melainkan kita sendiri ubah diri kita. Jadi kalau kita nak ubah, maka mestilah kehendak diri kita sendiri. Kalau sebelum ini kita sama-sama hijrah daripada perkara tak comel kepada perkara yang lebih baik. Kalau dari sebelum ini kita tak sembahyang duha, maka lepas ni hijrahlah supaya kita boleh sembahyang duha. Kalau sebelum ini kita tak baca Al-Quran, maka hijrahlah kita kepada membaca Al-Quran. Kalau sebelum ini kita tak salat berjemaah 5 waktu, maka kita hijrahlah kepada salat 5 waktu. Kita tak perlu hijrah ke tempat. Nak hijrah tempat, tak ada. Rasulullah sebut la hijrah ba'dal fath. Tak ada hijrah dah selepas pembukaan kota Mekah. Selepas pembukaan kota Mekah tidak berlaku dah hijrah. Tetapi yang perlu hijrahnya jiwa kita, hati kita, nafsu kita, perangai kita yang perlu kita ubah dari akhlak yang tidak baik pada akhlak yang lebih baik. Daripada kita tidak bertahajud, maka ubah pada bertahajud. Kalau kita sembahyang tidak khusyuk, cuba ikhtiar supaya kita boleh sembahyang dengan cara keadaan khusyuk dan sebagainya. Ini merupakan perkara yang penting untuk diri kita mengubah, untuk kita diubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah diri kita sendiri yang ingin mengubah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di ayat Al-Quran hamba baca tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak akan mengubah sesuatu kaum melainkan kita sendiri
yang mengubah. Maka insya-Allah dengan sebab kita mengubah, Allah Subhanahu wa taala kan dengan niat kita nak berubah, maka Allah Subhanahu wa taala kan ubahkan diri kita daripada perkara yang tak elok pada perkara yang lebih. Akhir sekali tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, hasil daripada berlaku peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi pemimpin, dilantik menjadi ketua ketika berada di kota Madinah. Dan alhamdulillah ketika itu semua orang Madinah boleh terima Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali seorang saja hak tak boleh terima Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ni nak gelaran gapo dia presiden lah, presiden munafik pertama di dunia. Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul bila Nabi nak ceramah, dia yang bagi iklan, tulis dalam Facebook, iklan lagi, mesej lagi, letak WhatsApp lagi. Dia yang orang paling bantu Rasulullah dalam berdakwah. Dia tahu tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul orang yang menentang Rasulullah secara senyap-senyap. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kuliah, maka Abdullah bin Ubay bin Salul yang pergi panggil orang Madinah supaya hadir ke kuliah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul merupakan orang yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang Abdullah bin Ubay bin Salul ni lawan Rasulullah? Karena ketika tu orang Madinah ni nak lantik, nak mencari seorang pemimpin. Orang Madinah nak cari seorang pemimpin. Ketika itu dalam ramai-ramai calon menjadi ketua Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ni merupakan salah seorang calon yang akan dilantik menjadi ketua di kota Madinah. Ketika dalam keadaan kesibukan, orang Madinah sibuk nak lantik pemimpin, ketika itu jugalah Nabi SAW dari kota Mekah sampai ke kota Madinah. Bila Nabi Muhammad dari kota Mekah sampai ke kota Madinah, maka menyebabkan orang Madinah yang nak lantik Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi pemimpin tertukar, tak jadi lantik Abdullah bin Ubay, ganti dengan Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul dia takut, dia bimbang, dia dengki dengan Rasulullah kerana Rasulullah dilantik menjadi pemimpin, sedangkan dia orang Madinah, Rasulullah orang Mekah baru sampai di kota Madinah, tetapi orang lantik Rasulullah. Maka menyebabkan Abdullah bin Ubay bin Salul dengki dengan Rasulullah. Maka cara bagaimana dia nak balas dendam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak lawan depan-depan, nanti orang marah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Ubay bin Salul lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara senyap-senyap. Dia anjur program dia Rasulullah, dia anjur buat program, dia jemput Rasulullah. Tetapi dalam masa yang sama, dialah yang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhlak, inilah perangai yang ditunjuk oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, perangai ataupun akhlak yang tak contoh. Dengki dengan orang. Maka ini kita kena buat. Kalau ini kita tak boleh ada dalam diri kita, kerana hasad dengki merupakan perkara ni. Dendam ini merupakan orang yang pertama ada perasaan dendam, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebab itulah tuan-tuan hadirin-hadirat sekalian, bila kita tengok dalam sejarah, Amba sebut, Ustaz sebut dari awal sikit-sikit supaya kita dapat mengambil manfaat dengan masa yang ringkas, masa yang sikit ini, supaya kita boleh mengambil manfaat intipati daripada sejarah yang berlaku hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekadar mari satu Muharram kita sambut dengan nasib saja. Satu Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Bukan hanya sekadar tu saja kita nak sambut. Pandai Ustaz Nasyid kan. Da'i Farhan anak murid saya dah tu. Ni tu guru Da'i Farhan. Cuma kecek je pendek sikit. Da'i Farhan tu dia mari sama Kuala Lumpur. Ustaz ni jarang-jarang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian yang Ustaz bagi sekejap tadi bukan hanya sekadar kita nak sambut saja, nak nasyid saja,
nak bagi anugerah bagi tokoh saja, tetapi dalam masa yang sama kita kena faham bahawa hijrah yang berlaku pada Nabi SAW kita kena buat juga. Kita pun kena hijrah juga sebagaimana hijrah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekalinya, mudah-mudahan kita kena ambil peluang tuan-tuan hadirin sekalian, hari-hari Jumaat sebegini, lain pada kita sembahyang Jumaat yang diajar oleh ulama-ulama kita, 2-3 perkara hari-hari Jumaat. Pertama, kita kena banyakkan baca Al-Quran hari Jumaat ini, terutama suratul Kahfi. Kita contoh di Kelantan lah. Di Kelantan ni malam Jumaat jadi budaya baca Yasin. Sebenarnya yang Nabi Muhammad ajar tidak surah Yasin, suratul Kahfi. Tapi sadarkah kalau kita baca surah Yasin? Tidak sadar. Kerana Al-Quran juga, Yasin pun Al-Quran. Tetapi lebih afdal kita baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya setahun lalu dan akan mengampunkan setahun dosa akan datang. Jadi sesiapa yang baca doa ni surah Al-Kahfi, maka insya-Allah orang ini akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, lain pada kita membaca Al-Quran, selawat banyak pada Rasulullah. Kerana nak mendapat syafaat di hari akhirat, mesti kita akhirat syafaat ni pertolongan tuan-tuan. Pertolongan. Kalau anak kita, anak saudara kita di Kota Baru contoh, nak minta kerja, nak kerja di Petronas contoh. Kalau ada orang lain keputusan dia comel, keputusan Universiti Molek ijazah, ada anak saudara kita keputusan tak comel. Tapi bila dia minta dengan kita, barangkali kita minta, kita masuk anak saudara kita berbanding dengan orang yang lebih comel. Putusan sebab apa? Sebab minta syafaat, minta pertolongan. Maka kita ni dapat syafaat Rasulullah, maka perbanyakkanlah selawat pada Nabi SAW, insya-Allah akan mendapat syafaat pada Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat insya-Allah. Baik, sekarang tu cuma nak ambil kesempatan tuan-tuan hadirin sekalian. Pada hari ini ambo mari selain pada kuliah, ambo nak ambil kesempatan untuk membuat kutipan derma untuk pembangunan sekolah tahfiz Al-Amin. Bagaimana sebut tadi, tahfiz Al-Amin ini merupakan sekolah tahfiz yang Da'i Farhan, kalau ingat dalam rancangan Da'i TV3 yang Johor itu ada situlah, dan ambo memerlukan nak bayar bangunan yang masih tertunggak, masih lagi dalam 40,000. Jadi kepada tuan-tuan hadirin sekalian yang ada pada hari ini, sekiranya nak membantu supaya boleh bawa balik sumbangan tadi di Kota Baru untuk pembangunan insan tahfiz, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati tuan-tuan hadirin sekalian pada hari yang penuh barakah pada hari Jumaat. Aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siapa yang menyumbang dan menerima kepada Mak Tahfiz Al-Amin tadi, boleh membuat di tabung kaca di belakang tabung silam. Yang kedua, pada selepas solat Jumaat ini kita akan kepada siapa yang dalam daftar untuk menyertai program khusus pengurusan jenazah yang lupa hari Ahad ini di Masjid Negara. Kemudian pada hari Jumaat depan, Jumaat malam akan diadakan program Qiyamul Lail yang mana akan dimulakan selepas maghrib. Kita ada makan dan seterusnya ada Usrah Nurani yang akan dibawa oleh, yang dipimpin oleh Dr. Ridwan Mano, dan kita tidur. Dan sebab itu Qiyamul Lail akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Ibrahim. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.